إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ومحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Menyambung tausiah yang telah disampaikan pada tempoh hari berkenaan dengan Al-Quran As-Sunnah. Saya nyatakan bahawa untuk memelihara kesucian, kemurnian agama yang sangat kita cintai ini cukup mudah. Formula dari Rasulullah SAW adalah taraktu fikum amrayn lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Dan saya nyatakan bahawa mengembalikan diri kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu mudah. Namun di sebaliknya sangat kompleks. Sebab apabila kita mahu benar-benar memelihara kemurnian kesucian agama kita yang sangat kita cintai ini, kita harus benar-benar betul-betul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Now, mudah kan? Kembalikan saja kepada segala urusan dengan berpandukan kepada Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Yang saya katakan kompleks ini sebab tadi saya katakan kita harus betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksudkan betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Maaf ini, seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini, dari penjuru mana sekalipun, semuanya bersemboyankan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, kita lihat berapa banyak firqah, berapa banyak kumpulan-kumpulan, berapa banyak mazhab-mazhab, tariqat-tariqat yang ada di dalam Islam, yang semuanya itu bersemboyankan we uphold steadfast to the Al-Quran and As-Sunnah. Maka di sinilah timbulnya kompleksnya. Semua orang mengaku kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, tetapi kita masih berbeza-beza
dalam fahaman, dalam ibadah, dalam segala hal. Makanya kita harus betul-betul kembalikan diri kita kepada Al-Quran As-Sunnah dalam arti when we say yang kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, benar-benar kita faham segala selok-belok yang dapat menyampaikan kita kepada kefahaman Al-Quran yang benar. Artinya kita harus menguasai ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Bila kita mengatakan bahawa kita harus kembali kepada As-Sunnah, kita harus benar-benar menguasai ulumul hadis, ilmu hadis. Nah, dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya sentuh dulu sedikit masalah al-hadis ini. Al-hadis inilah nantinya apabila sahih menjadi sunnah Nabi SAW. Yes, ulama usul, ulama hadis memberikan definisi, perbezaan definisi antara Al-Quran dan antara sunnah dan hadis. Yang pada dasarnya hadis dan sunnah membawa arti yang sama, kurang lebih sama. Cuma hadis perlu dikaji, ditapis, dinilai. Kemudian apabila hadis itu sahih, dia menjadi sunnah. Makanya maaf sekali lagi, ini banyak di kalangan kita, bahkan sampai kepada kalangan da'i juga, yang sering silap di dalam memberikan istilah. Ada yang menyatakan bahawa ini sunnah sahih. Sebenarnya istilah ini tidak tepat. Tidak ada istilah sunnah sahih. Kalau ada sunnah sahih, artinya ada sunnah dhaif. Yang ada hadis sahih, hadis dhaif. Apabila hadis itu sahih, maka dia menjadi sunnah Nabi SAW. Dan what is sunnah ini? Bila kita kaji ilmu hadis, hadis adalah berita yang ada sangkut paut dengan Rasulullah SAW. Secara umum, hadis itu ada 3 wajah. Hadis fi'liyah, hadis qauliyah, hadis takririyah. Okey? Hadis fi'liyah, berita berkenaan dengan perbuatan perilaku Nabi, tindak laku Nabi. Qauliyah, berita yang berkenaan dengan sabda Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi, anjuran Nabi, ucapan Nabi. Hadis takririyah adalah segala ucapan atau perbuatan sahabat yang dilihat Nabi maupun yang didengar oleh Nabi, kemudian Nabi membenarkan atau paling tidak Nabi diamkan, maka dia menjadi sunnah Nabi. Istilahnya Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat atau apa yang diucapkan oleh para sahabat. Takrir Nabi. Hadis takririyah. Apabila hadis dalam bentuk fi'liyah, qauliyah, takririyah ternyata sahih, maka dia menjadi sunnah Nabi SAW. Dan yang saya katakan kompleks di sini adalah kita baru menyentuh masalah hadis, masalah sunnah. Belum lagi Al-Quran, sunnah.